Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 2 Sya'ban 45 bersamaan 12/2/24, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca dah bermula ayat 64 sehingga ayat 68. 64, 68. Ayat-ayat ini seruan tauhid kepada ahli kitab. Maknanya tawaran istimewa, ajak masuk Islam. Kalau masuk Islam, dia selamat. Kemudian mereka menolak dakwaan mereka tentang Nabi Ibrahim. Kono-kononya Ibrahim ini Yahudi ataupun Nasara. Dari sudut logik memang tak logik. Tak kalah Ibrahim yang mari dulu daripada Nabi Musa jadi Yahudi. La. Ibrahim, hakikat agama Nabi Ibrahim Islam. Semua nabi-nabi agama mereka satu je, Islam. Din wahid. Baik. Kita pergi kepada bacaan ayat, tafsir, huraiannya dan mencari faedah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Tengok terjemahan. Wahai ahli kitab, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kitab. Ahli kitab duduk depan Nabi ni Nasara. Marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu. Kita ada tonggak, dia panggil tonggak yang menyatukan kita. Tonggak yang menyatukan kita satu kalimah je. Apa dia? Kalimah itu iaitu kita tidak menyembah melainkan Allah sahaja.
Jangan sembah patung, jangan sembah tok pekong, jangan sembah yang lain. Dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun. Dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akal sebahagian lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja, yang didewakan selain dari Allah. Ini 3 perjanjian yang kita nak buat. Fa in tawallau, kemudian jika mereka berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam. Tak usah duduk kacau aku lah, tak usah duduk kacau kita ni Muslim, kita orang Islam, kita tak irau kepada apa yang dibuat oleh puak-puak Nasara atau puak Yahudi. Munasabatul ayah, munasabah ayat ini, dalam ayat yang lepas, aqamal Quran, Allah Ta'ala telah bawa ayat-ayat Quran hujah menolak dakwaan Nasara yang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kita kata tak. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala panggil Yahudi dan Nasara Ahlul Kitab kepada asas agama yang disepakati oleh semua Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, iaitulah tauhid kepada Allah, menolak sebarang bentuk syirik, mengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab agama yang dibawa oleh Ibrahim iaitulah agama Islam, bukan Yahudi, bukan Nasara. Jadi kalau kamu betul-betul ikhlas maka mari kita duduk di atas satu landasan yang kukuh, landasannya satu. Jadi maka ayat ini juga, ayat lepas juga telah menolak hujah-hujah Ahlul Kitab. Bila hujah mereka sudah tidak ada, yang akhirnya puak-puak Nasara yang datang jumpa Nabi itu qabilus saghar wal jizyah, mereka menerima kehinaan dan bayar jizyah, bayar cukai. Orang panggil cukai kepala kepada kerajaan Islam. Namun begitu Nabi tetap nak mereka Islam. Agama kita bukan agama projek, bukan agama ajak orang dengan fulus. Tidak. Manakala kita nak duit, sesat adalah. Sebab Nasara sudah tunduk akur, nak bayar jizyah, bayar cukai kepala, ufti dia panggil. Tapi bukan itu matlamat. Matlamat kita nak ajak mereka semua kepada Islam. Kamu tak say juga, kamu tak nak juga. Pilihan yang kedua, hinakan diri, duduk bayar jizyah. Pilihan yang ketiga, kerah kepala juga, kita perang. Maknanya Islam bermula dengan dakwah, bermula dengan kasih sayang. Dakwah kita mengajak keharmonian. Tapi kalau dia tak nak, mereka memilih jalan yang hina, engkau punya pasal. Terpulang bayar jizyah, itu pilihan dia. Agama Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi orang yang sudah menganut agama tak boleh lari daripada agama. Kita kena faham dua cerita lain. Orang yang sudah beragama tak boleh lari daripada agama. Orang yang belum masuk agama tak boleh paksa masuk agama. Ini dipanggil agama toleransi dalam beragama. Orang kita jangan main-main, orang lain kita tak paksa. Baik, mari kita mencari tafsir dia. Qul ya ahlal kitab, ay qul ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam li ahlil kitab. Allah perintahkan Nabi dakwah ahlul kitab, Yahudi dengan Nasara. Mari kita kepada satu kalimah. Dia panggil kalimatu adlin nastawi nahnu wa antum fiha. Kalimah ni sama aja. Kalimah tauhid inilah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada semua nabi. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut
Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'athna, kami dah utuskan semua nabi-nabi, rasul-rasul. Dakwah dia apa? An i'budullah, sembah Allah. Jangan. Itu dakwah Nabi. Kemudian Allah Ta'ala tafsirkan kalimatin sawa dengan 3 huraian, 3 penjelasan. Yang pertama, alla na'budu illallah, maknanya kita mesti tauhid, murnikan akidah kita, tauhid kita kepada Allah semata-mata. Ibadat kita hanya untuk Allah, bukan untuk tu, untuk ni, tok sana, tok sini, tunggu sana, kubur sini. La, kita murnikan tauhid kita kepada Allah semata-mata, jangan ada yang lain. 2, wala nusyrika bihi syai'a, jangan syirik, ada sekutu bagi Allah Ta'ala dengan sesuatu. Dengan Nabi tak boleh, dengan malaikat tak boleh, dengan wali tak boleh, dengan berhala tidak boleh, dengan patung-patung tak boleh, dengan kubur-kubur keramat tak boleh. Semua tak boleh disyirikkan dengan Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara. Jadi itu ingat. Mana dalil? Tadi ayat yang saya baca tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Tanda pelajar, ayat ini Suratun Nahli, Suratun Nahli ayat 36. Dan satu lagi ayat yang mendukung, mengukuhkan ayat kita ini, tanda surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 25. Surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua rasul Allah telah wahyukan, dakwah dianya satu je, la ilaha illallah, hendaklah kita sembah Allah. Baik, yang ketiga, tanda yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian lain, ketua-ketua, pendeta-pendeta, padri-padri, tok rahib, penggubal-penggubal, undang-undang untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah. Jangan. Jadi di ayat ini Allah Ta'ala larang kita taat pada manusia dalam menggubalkan undang-undang halal dan haram. Tidak boleh. Halal ke haram, benda-benda ni kita kena kembali kepada kitab Allah dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok tafsiran ulama yang muktabar kepada Alkitab was sunnah. Itu baru betul. Jadi kita nak, ini dakwah kita kembali kepada Quran dengan sunnah, bermakna bukan kita suruh orang ambil direct, ambil Quran, ambil hadis dengan kepala dia yang tak faham jadi agama. Tidak, kita ambil Quran dengan hadis dan ditafsirkan oleh ulama di kalangan salaful ummah, apa ditafsir oleh sahabat, apa ditafsir oleh tabi'in, apa ditafsir oleh imam-imam yang besar, itu yang kita pakai. Maknanya kalau seruan kepada Quran dengan hadis bukan makna suruh ambil direct gitu. Ni ada orang sebut, dia kata sebab apa timbulnya geng-geng liberal, geng-geng wanita jadi imam. Lalu ni sudah ada satu kumpulan wanita jadi imam. Saya tak sebutlah nama, bukan mazhab kita sebut nama orang. Dalam internet sudah boleh tengok. Jadi ada golongan yang koyak, mari kata punca mereka ni jadi gini sebab berpegang dengan Quran dengan hadis. Kata la,
kita nafikan tuduhan itu. Mereka jadi lagu ni sebab tidak berpegang dengan Quran dengan hadis. Tutup aurat pun tidak, tersengih-sengih, tak ada tutup atas kepala apa tak tutup, sohok lain. Kita kata jangan duduk buat analisa yang tak betul. Zaman sekarang ni zaman ahli-ahli akademik. Sepatutnya akademik ni lah lebih telus dalam kajian analisis. Tapi kalaulah hati dikuasai oleh nafsu, ayat-ayat yang ditulis semuanya nak hentam orang lain yang kita rasa tidak sekali dengan kita kata itulah analisa yang pincang. Dia ambil pokok perempuan jadi tu imam sebab nak pergi Quran dengan hadis. Kita katalah budak-budak hak baru ngaji pasti pun dia tahu makcik-makcik ni tak pergi dengan Quran dengan hadis lah jadi gini. Jadi jangan, kita tak setuju dengan orang, jangan ditempelkan kepada orang benda-benda orang yang tak kata. Baik, ayat ini ditafsirkan dengan ayat tanda. Ini penting dalam bab ini, dalam bab al-hakimiyah ni kena jelas molek. Allah Ta'ala jelaskan di sini dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ittakhadhu, Allah kata mereka jadikan ahbar, pendeta-pendeta, padri-padri, ruhban, tok-tok rahib mereka, Tuhan selain daripada Allah. Dan mereka jadikan Isa anak Maryam sebagai Tuhan. Sedangkan mereka diperintah hanya sembah Allah, Tuhan yang esa. Jadi ketika datang seorang Nasara yang masuk Islam, nama dia Adi bin Hatim, Nabi baca kepada dia, ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan. Dia kata, la, ya Rasulullah, mana abuduhum, kami tak sembah mereka. Jadi kami tak sembah mereka. Nabi tanya balik, mu tak sembah mereka sebagai macam berhala, macam berhala tu pergi duduk tabik dia lah. Tapi adakah mereka menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah? Kamu ikut mereka menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, mu ikut? Maka ya, dia kata kalau hak tu ada, maka Nabi kata fatilka ibadatuhum, fatilka ibadatuhum. Mana ibadat ni, sembah pendeta ni mana dalam perkara yang haram. Yang haram dia pergi kata halal, kita pun ikut dia juga. Itu maknanya sembah kepada padri, sembah pada pendeta-pendeta. Jadi kita pagi ni jangan main tanda ni. Hadis cerita hadis Adi bin Hatim. Jadi para ulama pengkaji kata Hasan bin Majmu' turuqi, sanad dia baik. Jadi mana Nabi kita tafsir, bila Nabi kata mereka menjadikan pendeta sebagai Tuhan, dia kata kita tak sembah. Tapi walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu. Kalau dia kata halal, agak halal belaka, walaupun dalam Quran, dalam Taurat kata haram. Yang dia kata haram belaka, dalam Quran kata Taurat kata haram, halal. Jadi kita kata, maka Nabi kata fatilka ibadatuhum, itulah makna ibadat, menyembah padri. Ini bahaya kita ni. Ini kita kena ingat. Kita jangan duduk sedap hati sangat. Tak ada, kita tak ada. Hadis ni dalam Tirmizi dan lain-lain. Alhamdulillah para jemaah sekalian, mari kita perbetulkan channel kita. Baiklah. Akhir ayat, fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Kalau mereka enggan, tak mau terima Islam, tak mau sahut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kena isytiharkan kepada mereka, saksilah kami tetap dengan Islam,
kami akur kepada syariat Islam, kami tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, kami ikhlaskan ibadat semata-mata kerana Allah, bukan kerana lain. Ini dia panggil penting dalam kita berdakwah, dalam kita beragama. Kita kena maklumkan pegangan kita. Jangan duduk mudah koyak, duduk depan orang Islam lunak, semua agama sama je, awak ajak baik, saya ajak baik, kita semua nak mencari keridaan Allah Ta'ala. La, inna dina indallahi Islam, mesti tegas. Baik, kita pindah pada ayat 65. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu berani mempertengkarkan, memperdebatkan, berhujah tentang agama Nabi Ibrahim? Kamu tahu apa tentang Ibrahim yang kamu nak berhujah? Kamu nak berkerah lengan mengatakan Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasara, mana kau tahu? Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Nabi Ibrahim AS. Mu kata Ibrahim Yahudi, mu kata Ibrahim itu Nasara, tidak logik dari sudut akal. Sebab apa tak logik? Tengok jawapannya. وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ. Padahal Taurat yang diturunkan Nabi Musa, Nabi Musa ni cucu cicit ciak cek Nabi Ibrahim dah. Jauh dah dia dengan Nabi Ibrahim. Lepas pada Ibrahim, Ishak, Yaqub, daripada Yaqub tu barulah cucu Bani Israel. Nabi Musa ni yang keberapa dah? Macam mana datuk Tok Ye gitu cucu cicit? Tak mungkin. Itulah dari sudut logik akal, logik sejarah, tidak mungkin. Wal Injil, Injil lagi jauh. Injil kepada Nabi Isa lagi jauh. Semua kitab ini nazala ba'da mautihi bizaman, turun selepas wafatnya Nabi Ibrahim beberapa jarak yang jauh. Jadi agama Yahudiyah asalnya Nabi Musa bawa Islam yang dia bawa. Makanya wal Yahudiyah, agama Yahudi itu terjadi ba'da nuzulit Taurah. Agama Nasara tercetus setelah turunnya Injil. Macam mana pula Nabi Ibrahim pergi ikut ni? Zaman kita ni ada tak benda pelik ni? Ada orang tanya, Ustaz, kita ni penyokong mazhab Syafi'i. Ya, betul. Saya nak pasti Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mazhab apa? Ini baru pening belakang ni. Dia tanya Nabi mazhab Syafi'i ke tidak? Logik tak logik? Logik mana nyawa? Syafi'i lahir tahun 150, mati 204. Mana lepas 150 tahun Nabi kita wafat? Nabi kita 150. Nabi kita wafat tahun yang ke-11. Maknanya 140 tahun Nabi kita wafat, barulah Ibrahim Syafi'i lahir. Tiba-tiba Syafi'i mazhab Syafi'i, Allah Nabi mazhab Syafi'i. Jadi kita ni cakap kadang-kadang kena tengok kiri kanan, kata orang tua. Tengok kiri kanan. Nak komen, nak kritik, biar logik lah. Logik. Allah, macam-macam orang ni. Itu dia panggil fakta. Dia dua ya atas dunia ni. Sama ada berfakta ataupun berauta. Dia dua ya. Kalau fakta, alhamdulillah, betul. Kalau auta, banyaklah penggorengan yang berlakunya. Jadi kita ni, kita duk usahakan memandaikan umat kita ni dengan fakta. Ibadat kita di mana sandaran? Nih, hadis. Ini kata Imam Syafi'i, ini kata. Barulah kita rasa ada fakta. Kalau tidak, mau ambil mana benda pelik ni? Tak ada. Asalkan Nabi tak larang, apa salah? Itu auta nama dia. Dalam ibadat jangan buat benda-benda yang pelik. Kerana itulah di akhir ayat Allah kata,
afala ta'qilun. Patutkah kamu berdegil sehingga kamu tidak mau menggunakan akal? Mu degil sangat ni, tak mau guna akal ni, kenapa? Afala taqilun, mu tak mikir ke perkataan kamu tak betul? Kalau mu mikir dengan akal, kamu tak akan kata seperti yang kamu cakap sekarang. Ini bahayanya bercakap tidak tengok kiri kanan. Baik, jelaslah tu. Dari sudut fakta, Nabi mazhab apa dah. Baiklah, kita pindah pada ayat 66. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ingatlah, ha antum haula'i hajajtum bima lakum bi ilm. Ingatlah, kamu ini orang-orang bodoh. Oh, mana? Kamu telah memajukan bantahan tentang perkara yang kamu tidak ada, yang kamu ada pengetahuan mengenainya. Mu tahu dah Nabi itu betul. Kalau dalam kitab Taurat cakap begitu, dalam kitab Injil pun cakap. Maka kamu memajukan bantahan tentang perkara yang kamu ada pengetahuan mengenainya, maka mengapa kamu membuat bantahan tentang perkara yang kamu tidak ada sedikit pengetahuan pun berkait dengannya? Jadi hakmu ni bahasa jenis kah pada nak suka berkelahi, suka balah kata orang Kelantan. Hak dia tahu pun dia lawan, hak tak tahu pun lawan juga. Satu istilah yang diguna pakai di tempat kita ni, dia panggil lawan tetap lawan. Awak salah tu, salah pun lawan juga. Dengar cerita orang suka berdebat. Ni masyhur lah dalam kitab-kitab Jawi, ada cerita. Orang ni kerja dia berdebat nak benar. Dia berjalan dua orang nak pergi ke tepi hutan. Tiba-tiba bunyi serang. Hak seorang ni kata, kijang. Hak seorang lain kata, kambing apa ni, burung. Duk main kerja tiba-tiba terbang kawan tu naik. Aku ayat dah burung. Terbang pun dah kerja, nak kata apa? Terbang pun kerja juga. Tu dia panggil orang kerah kepala. Dia tak sedar. Dia panggil burung. Burung ke kerja, burung. Orang ni kata kerja. Terbang kawan tu. Burung aku cakap. Burung pun dah kerja pun dah terbang. Hak ni tak sedap debat dengan dia. 3 hari 3 malam dia tak akan benar. Terbang pun kijang juga. Allahu Akbar. Nak ayatnya kerah kepala orang berdebat ni. Tak usah kata apalah. Pasal itulah orang hak duk buat ke provokasi ni tak sudut layan sangatlah. Kalau kita layan dia makin besar. Makin naik tocang kata orang dah. Besar kepala. Tengok dia ni. Jadi ada orang yang kamu pergi berdebat dengan ilmu. Falimatu hajun, tapi dalam bab Ibrahim mu tak ada ilmu pun tentang Ibrahim. Mu nak berdebat juga, nak cari juga tentang agama Ibrahim. Allahu Akbar. Baru ni sibuk tentang agama siapa dia ni? Ashabul Kahfi. Al-Kahfi ni Kristian ke tidak? Allah balas mata. Ni senyap. Ni timbul isu apa ni? 16 pula ni. Rang undang-undang 16 pula. Allah tiba ni. Kita betul nak bahasalah. Kita cerita hak Quran hak kita, memandaikan umat dengan kalamullah, ma qala Allah ma qala Rasul, insya-Allah kita selamat. Kalau dia ikut kalam orang ni, cakap-cakap orang, tak boleh nak dengar cakap. Baiklah. Jadi manusia ni hak keras kepala, dia ada kira nak berdebat tak kira. Ada ilmu, kata ada ilmu lawan sentiasa. Orang kemuka kitab ke apa, bila kita masalahnya, bila kita tunjuk kitab, dia kata kitab ni telah diselewengkan. Dah mana tak selewengnya. Baiklah, di akhir ayat Allah kata apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan ingatlah Allah mengetahui hakikatnya sebenarnya, sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah tahu, hakikatmu tak tahu.
Baik. Ini ayat ini ditafsirkan dengan ayat, dia tak sebut nombor ayat. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbat kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah. Coba tengok ayat ni dalam surah apa. Baik. Kita pindah kepada ayat 67. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi, la. Dan bukanlah pula ia seorang pemeluk agama Kristian, no. Tetapi ia seorang yang tetap di atas dasar tauhid sebagai seorang muslim yang berserah bulat-bulat kepada Allah, dan bukanlah ia dari golongan orang-orang musyrik. Jadi ayat ini dengan tegas Allah Ta'ala menyatakan ayat suci ini bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam ialah seorang muslim yang mengesahkan Allah dan tetap teguh di atas dasar tauhid. Ia bukan seorang musyrik seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Tuhan, dan orang-orang Kristian yang mengatakan Isa anak Allah. Tak mungkin. Ibrahim ini Abul Hunafa, yang mendukung gerakan tauhid, murnikan tauhid kepada Allah semata-mata. Tak ada je. Jadi siapa dia dakwa Ibrahim itu Yahudi ke Ibrahim Nasara itu mengarut belaka tu, tidak ada fakta yang boleh dipegang dan tidak ada maklumat yang boleh dipercayai. Semua itu karut. Ibrahim, apa dia pegang dia? Hanifan musliman. Hanifan ay mustaqiman, ikut arahan Allah semata-mata. Musliman, tunduk akur kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah nafikan wa ma kana minal musyrikin, bukan orang musyrik. Itu penafian khas dari Allah Azza wa Jalla untuk membersihkan Ibrahim alaihissalam. Baik, sekarang ini sudah menjadi rebutan. Tulis pelajar, Ibrahim menjadi rebutan. Yahudi kata Ibrahim orang dia, Nasara kata Ibrahim orang dia. Maka datang ayat ini, itu munasabah. Datang ayat ini, ayat 68 kita ini, siapakah yang benar-benar ikut Ibrahim, yang layak bercakap tentang Ibrahim, yang boleh berkecek masalah Ibrahim? Siapa? Tengok ayat 68. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali pada Nabi Ibrahim, orang yang berhak mewarisi agamanya, orang yang berautoriti untuk bercakap tentangnya, orang yang berfakta tentangnya, ialah orang-orang yang mengikutnya. Orang ikut Nabi Ibrahim, orang itu yang patut. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, serta orang-orang yang beriman kepadanya, iaitulah umat Islam. Orang ni orang yang berlayak untuk bercakap tentang Ibrahim. Dan ingatlah Allah ialah pelindung dan penolong segala orang-orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala sebut ini, inna haqqan nas bi Ibrahim wa wilayatihi wa nusratihi. Orang yang berhak untuk membela Ibrahim, iaitulah orang yang mengikut agama dia, wa hadan nabi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman termasuklah kita insya-Allah. Akhirnya Allah kata wallahu waliyul mu'minin, Allah menjadi wali, pemimpin, ketua, penjaga bagi orang-orang yang beriman. InsyaAllah dengan kita beriman,
Allah jaga kita. Tamatlah para pelajar ayat tafsir kita secara ringkas. Baiklah, sekarang kita berpindah ke mencari 5 faedah dalam ayat ini. Faedah yang pertama, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Bertisakatiyah. Ahlul kitab, katakan pada ahli kitab, mari kita tegakkan kalimah yang satu, iaitulah tauhid. Allah Ta'ala bila keluar arahan kepada Nabi, qul, kita ingatlah, fa innahu yaqtadi ziyadatal inayah, nak menunjukkan bahawa isu yang nak dibincangkan isu besar yang kena ambil perhatian. Sebab Nabi bila terima arahan, dia kena bawa arahan ini kepada umat. Jadi Nabi ambil perhatian, kita yang terima daripada Nabi ni kena ambil perhatian pula. Jangan duduk main-main. Ila kalimatin, dia kalau bahasa Arab kata kalimah tu, iaitulah satu susunan ayat yang lengkap, dia panggil kalimah. Kalau kita ni kalau kata satu kalimah, satu perkataan, tapi ayat dak, kalimah itu, kalimah maknanya satu ayat yang lengkap. Macam kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kalimatin sawa ni, apa dia kalimatin sawa? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Jadi sebenarnya kalimah yang betulnya kalimah Islam je, tapi oleh kerana kita nak ajak Nasara, nak ajak Yahudi mari berunding, kita kata kita ada satu poin yang sama, iaitulah poin tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bila dia mari, kita betul dia salah tu. Hak dia kata Uzair anak Tuhan lah, Isa anak Tuhan, tak betul. Jadi kita kena perbetulkan. Jadi tapi jangan gopoh lah. Mari-mari buka-buka, orang panggil buka perbincangan, puak kafir, puak tahu. Kenapa dia nak berunding macam ni? Kita lembut dulu, sebab kita nak pegang kepala, pegang isu. Baik. Yang kedua, alla na'budu illallah wa la nusyrik wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Tanda pelajar, ini poin kalimatin sawa tu duduk di sini. 3 isu yang kita kena bincang. Kalau sesah ni, sesahlah, kita bolehlah kita bincang. Kalau tak sesah ni, tak usah duk buka file, tak usah duk buka perbincangan pagi sampai gelap, tak jadi, sambung sampai esok, tak jadi. Apa dia 3 isu? Yang pertama, alla na'budu illallah, kita hanya sembah Allah. Satu. Yang kedua, wala nusyrika bi syai'a, jangan syirik kepada Allah Taala. Yang ketiga, jangan jadi pendeta-pendeta, padri-padri sebagai orang yang berlayak untuk menghalau dan mengharamkan perkara yang ada dalam agama Allah. Timbul soalan, kenapa Allah Ta'ala sebut 3 perkara ini dalam isu pertemuan kita dengan Nasara? Tak kiralah Nasara Najran ke, Nasara mana ke. Li'anna Nasara, tulis jawapan, li'anna Nasara jama'u baina hadhihi thalathah, kerana Nasara dia kumpul belaka. Dia dakwa dia ikut Nabi Isa, tapi dia syirik pada Allah Ta'ala. Dia kata Isa anak Tuhan. Kemudian dia pula ikut pendeta-pendeta dia sebut ahbarahum wa ruhbanahum, ia mengharamkan semua perkara ini. Maka ayat ini terpakal ke atas Nasara yang mengumpulkan 3 ini ada kepada mereka. Jadi Nabi Allah Ta'ala larang di sini mengambil pandangan daripada pendeta-pendeta tanpa dalil syar'i, tak boleh. Jadi kalau kita sebagaimana mazhab puak-puak Syiah Rafidah, qabulu qaulil imam duna ibanah. Asal ke imam 12 ni, imam Syiah ni, dia kata apa, jadi agama. La. Kita ahli sunnah tak mungkin. Imam besar sekalipun, kalau dia kata benda ni molek kena buat, kita kena tanya mana mustanad, ambil di mana sandaran. Kalau ambil daripada Quran jelas, alhamdulillah kita terima, qabilna. Ambil daripada Nabi SAW yang sahih, qabilna, kita terima.
Tapi kalau dia kata mujarradul istihsan, dak. Benda baik apa salah? Walaupun Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang. Jadi hak ni yang kita nak memperincikan itu. Istihsan. Sebab itulah masyhur daripada Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a. Siapa dia buat satu benda, dia dalam agama ni dia kata benda ni baik, apa salahnya? Orang itu juga dikira telah membuat satu syariat dalam agama. Hati-hati kita tuan-tuan. Jadi istilah kita ni, benda salah, benda baik, apa salahnya? Kita kata betul, benda baik dalam apa ni, adat istiadat boleh kita buat, tapi dalam bab ibadat perlu pada mustanad syar'i, perlu pada sandaran. Baiklah, itu yang kedua. Isu yang ketiga Allah Ta'ala aja, fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau mereka tak mau juga, kamu istihar, kami tetap Islam. Ayyam bagi lil muslim an ya'tazza bidinihi. Orang Islam mesti bangga dengan agama. Istihar kita beragama Islam, istihar kita berpegang dengan Quran, dengan sunnah. Jangan takut. Orang-orang yang sembunyi kepala, nampak ekor ni, dia panggil du'afa'us syakhsiyah. Orang yang lemah apa ni? Lemah jiwa, lemah pendirian. Orang ni je yang duk main depan orang kafir, lain dia punya cakap, lembut je. Depan orang Islam tegas, kita ni ahlus sunnah wal jamaah. Ni apa pendirian macam ni? Lah. Jadi bila puak ni tak hirau, bila dia nak lawan juga, kita tetap kena kata apa? Kena kata aku tetap beriman. Agama kami yang benar. Jangan kata tak apa, agama semua baik-baik belaka lah. Agama baik belaka, tidak mungkin. Baiklah, kita berpindah kepada yang keempat. Ayat Quran ni, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin. Ulama kita pindah kepada ayat yang seterusnya. Wa ma unzilatit taurat wal injil illa min ba'di. Tulis mula ayat, wa ma unzilatit taurah wal injil illa min ba'di. Macam mana mu kata Yahudi Ibrahim Yahudi, macam mana mu kata Ibrahim Nasara, sedangkan Taurat dengan Injil tu turun selepas Nabi Ibrahim wafat lama dah. Jadi di sini tanda pelajar. Ulama kata al-hassu ala ta'allumi ilmi tarikh. Ini ayat ini menggalakkan kita belajar ilmu sejarah. Ilmu sejarah ni penting untuk nak menolak banyak hujah-hujah batil dan dakwa-dakwaan yang palsu yang disandarkan kepada satu isu. Ini bahaya ni. Itu dia panggil hujah. Macam mana mu kata Ibrahim ikut Yahudi, ikut Nasara, sedangkan dua kitab ni turun selepas daripada kewafatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita kena belajar. Penting belajar ilmu sejarah ni, penting. Banyak isu-isu yang kita boleh tolak dengan sebab sejarah. Satu masa dulu viral ni, contoh orang panggil buah-buah buka minda. Satu masa dulu masyhur di kalangan kita ni, wanita berapa nafsu wanita? Duk dengar ada 9, laki-laki 1. Dia kata mau ambil mana cerita ni? Ambil perdebatan di antara Imam Al-Hasan Al-Basri dengan seorang ahli ibadat wanita, nama dia Rabi'atul Adawiyah. Sedap cerita. Dia kau ustaz goreng sedap ni. Berdebatlah dua orang ni. Berdebat di antara Rabi'ah dengan Hasan Basri. Pasal Hasan Basri nak pergi pinang Rabi'ah yang sudah janda. Nak melengkapkan ilmu ni, kena cari alimah. Orang alim kahwin dengan alimah. Sedaplah cerita. Kita pun beranggut, sedap. Tiba-tiba tengok dalam kitab sejarah, Hasan Basri meninggal pada tahun 110. Rabi'atul Adawiyah lahir pada tahun 100.
Budak umur 9 tahun sudah jadi janda berdebat dengan imam yang umur 100 tahun. Logik tak logik? Mumakul. Arab kata musmaul. Arab mesti tak makul. Di pasal itulah cerita wanita 9 nafsu, laki-laki 1 nafsu ni karut lah, semua ada nafsu belaka. Laki-laki pun kadang-kadang 9 lebih pada latu lagi. Tak? Bini pak pun tak cukup lagi. Bini pak orang dah, dia dah kata bini orang lagi. Itu nafsu apa tu? Nafsu 1. Tak mungkin. Wanita ni ada hak tenang je. Lepas suami dia kau mati kat pakai tak belaki dah. Jaga anak. Lepas pada anak, cucu pula jaga. Nak mari duduk pondok pun tak boleh sebab jaga cucu. Ni hak mari duduk pondok sekejap, hilang. Mana tak boleh duduk ayah pondok jaga cucu. Tak apa lagi. Nak kelik jaga ayah itik tu tak tahan kitanya. Jadi benda-benda fakta ini dia panggil sejarah. Dia dua je. Sama ada sejarah kita berfakta ataupun sejarah kita berauta. Ana ada satu masa panjang pula cerita, biarlah. Cerita kita tu skip semula-mula. Baiklah. Kita pergi kepada yang terakhir. Yang terakhir Allah Ta'ala tegur puak-puak Nasara, Yahudi. Dia pergi berdebat dengan Nabi dalam perkara yang dia tahu dan hak dia tak tahu debat juga. Haula'i hajju bima lakum falima tuhajjuna fima laysa lakum bil. Kenapa mari berhujah, mari berdebat dalam perkara yang kamu tak tahu? Jadi ayat ini tulis pelajar, an-nahyu 'anil jadali bighairi ilmin. Ayat ini larang kita berdebat tanpa ilmu. Kalau kita nak berdebat, kita nak berbahas, kita nak berhujah, kita kaji dulu, kemudian kita berhujah. Tapi kalau benda tak ada ilmu mari nak berhujah, dia panggil kerah kepala. Orang Kelantan kata kerah king, nak kira nak balah ya, terbang pun kira kijai juga. Kijai tu terbang, kijai terbang pun dah kijai, terbang pun dah kambing. Nak kata apa? Ini orang ni tak sedap debat lah, buat serabut, buat sakit kepala. Jadi itulah yang dikatakan oleh para ulama, bahawa di akhir ayat Allah kata an-nabiyyu aula. Orang mukmin, nabi, orang ni orang berautoriti untuk bercakap tentang Ibrahim, sebab agama kita, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim min mishkatin wahidah, daripada sumber yang satu, daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak usah duk cakap banyak. Kita tamatkan perbincangan kita di sini, insya-Allah. Kita sambung lagi CD yang akan datang esok ayat 69 sehingga ayat 71 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.